Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh kan? Okey, jangan lupa buku teks, nota dan juga kalkulator. Okey, tolong sediakan. Okey. Sebab kita dah nak mula ni. Okey, boleh kita mula respon sebab cikgu tak pergi dekat chat. Boleh Okey. Cikgu ulas sikit bahagian analisis nisbah cairan . Semua on ni, semua ada kan? Okey. Okey, kita sambung dengan nisbah sebelum ni kita nisbah kecairan. Okey. Nisbah kecairan kita tengok nisbah semasa . Jadi nisbah semasa dia mengukur kemampuan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Okey, macam mana kita tengok aset semasa? Adakah aset semasa melebihi liability semasa? Okey. So kalau liability semasa dia lebih banyak, maknanya dia tak mampu lah tu. Okey, kalau aset semasa dia lebih banyak. Kalau kamu tengok dekat sini, sekejap cikgu besar sikit. Okey, kalau kamu tengok dekat sini kat soalan ni, okey. Sebenarnya kita dapat tengok kalau aset semasa dia lebih besar daripada liability semasa dia, okey. Itu sebenarnya syarikat tu mampu membiayai liability ataupun mampu membayar tunai. Mampu membayar hutang, okey, dalam tempoh singkat. Itulah yang kita boleh tengok daripada jauh, tak payah kira lah. Maknanya kita boleh tahulah syarikat tu mampu membayar hutang dalam tempoh yang singkat. Okey, kita tengok aset dia. Iaitu analisis nisbah kecairan yang kita dah bincang sebelum ni, okey. Okey, jadi hari ini kita pergi kepada analisis nisbah kecekapan. Okey. Jadi analisis nisbah kecekapan ni dia melihat kepada pengurusan, macam mana nak menentukan kecekapan pihak pengurusan perniagaan. Okey, macam mana dia mengendalikan stok dia untuk menjana keuntungan. Okey, macam mana dia mengendalikan dia punya barang dia tu, okey, supaya dapat menjana keuntungan. Sebab dia kata stok ni pun benda yang penting. Okey. Jadi analisis nisbah kecekapan terdiri daripada pusing ganti stok dan pusing ganti aset. Okey, pusing ganti stok, pusing ganti aset. Okey. Itu dua. Jadi yang pertama kita tengok pusing ganti stok dahulu. Okey. So pusing ganti stok ni menunjukkan hubungan antara kos jualan dengan stok purata. Nisbah ini berfungsi menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam setahun. Okay. Selain itu, kadar pusing ganti stok dapat juga mengukur keupayaan firma menjual barangannya dalam tempoh tertentu. Okay. Itu pusing ganti stok. Okay. Yang ini sudah aktiviti, sekejap lagi kita tengok. Okay. Jadi macam mana nak kira? Kiraan dia stok purata bersamaan dengan stok awal tambah stok akhir bahagi 2. Namanya pun purata kan? Purata bagi 2 lah.
Perniagaan yang menjual barang keperluan seperti makanan mempunyai kadar pusing ganti stok yang tinggi berbanding dengan perniagaan yang menjual barang kemas. Maknanya keupayaan dia lah jual barang. Barang keperluan kan cepat habis. Jadi dia mempunyai kadar keupayaan menjual barangnya lebih tinggi. Untuk keperluan makanan berbanding barang kemas. Barang kemas orang pun jarang beli. Itu yang kita kata kadar pusing ganti stok tu sama ada tinggi ataupun rendah. Okey. Itu pusing ganti stok. Okey. Jadi ini contoh dia. Contoh syarikat A mempunyai kos jualan barangan sebanyak 693,070 manakala stoknya adalah 278,334. Kirakan nisbah pusing ganti stok A, stok bagi syarikat A. Ni syarikat A So kita punya formula ni atas ni, okey. Pusing ganti stok bersamaan dengan kos jualan barang bagi dengan stok purata. Dia dah bagi stok dia 278. Dan juga kos jualan barang adalah sebanyak 693. Jadi kos jualan bagi dengan stok purata bersamaan dengan 2.49 kali. Kadar pusing ganti stok menunjukkan perniagaan telah menggantikan atau membeli stok baru sebanyak 2.49 kali dalam suatu tempoh perikanan. Maknanya lebih daripada 2 kali lah dia membuat pembelian stok baru. Okey. Itu pusing ganti bagi syarikat A. Okey. Boleh faham boleh faham cara pengiraan dia? Kita tengok pengiraan untuk pusing ganti stok bagi syarikat B. Okey. Boleh kira syarikat B besar sikit. Macam biasalah. Sekali nak tulis nota tu, tulis tajuk, tulis tarikh hari ni. Buat tajuk kita dah masuk dekat bawah apa nama dia? Nisbah kecekapan. Jadi sekarang ni kita nak buat aktiviti ni. Buat sama-sama Salin dulu. Salin sikit soalan dia syarikat B mempunyai kos jualan barangan sebanyak RM247 manakala jumlah stok inventory-nya ialah 67,320. Kirakan pusing ganti stok bagi syarikat B. Jadi untuk mengiranya pertama sekali kita gunakan formula lah kan. Pusing ganti pusing ganti stok samaan dengan kos jualan bahagi dengan jumlah stok kan. RM121
1247 bagi dengan 67,320. Okay, so dapat berapa? Okay, dapat tak? Dapat 1.80 kali Okay, dapat Faham Okay. Uh, okay, tadi jawapan dia 1.8 untuk mengira pusing ganti stok. Okay. Boleh kita pergi seterusnya Jadi tadi pusing ganti stok dah selesai. Okey, kita pergi pula kepada pusing ganti aset. Okey, pusing ganti aset. Kalau tadi stok, okey ni aset ni macam mana kecekapan perniagaan dalam menggunakan aset untuk menjana jualan. Okey, nisbah yang semakin tinggi adalah lebih baik kerana menunjukkan kecekapan pengurusan aset. Okey. Contoh syarikat A mempunyai jualan bersih sebanyak 567,320 manakala jumlah asetnya adalah 713,970. So, kirakan nisbah pusing ganti aset bagi syarikat A. Okey. So kalau yang tadi pusing ganti stok jualan tadi kan? Oh jualan. Jadi dia ambil jualan bersih. Okey. Jualan bersih bagi dengan jumlah aset. Okey. Aset. Jadi 567 bagi dengan 713,970 bagi jumlah aset lah. Jadi kadar pusing ganti aset menunjukkan perniagaan telah menunjukkan kecekapan dalam menggunakan aset sebanyak 0.7 kali dalam satu tempoh perekonan. Okey. Itu pusing ganti aset. Yang penting sekarang ni bila ditanya dalam soalan, okay, apa yang ditanya tu sebenarnya adalah jawapan lah, sebahagian dari jawapan. So kalau ditanya pusing ganti aset, aset dekat bawah. Okay, jualan bersih kat bawah. Atas. Okay. Okay, nanti kirakan untuk pusing ganti aset syarikat B ni. Syarikat B. Buat sekejap. Cikgu screenshot. Print screen jap.
Okay, ini untuk pusing ganti aset. So kita punya kiraan. Okay, jualan bersih untung aset. Apa dia punya formula dia tadi? Jualan bersih bahagi dengan aset kan. So jualan bersih dia 521,247 bagi dengan 567,320. Okay, yang ini untuk cari pusing ganti Okay, berapakah jawapannya? Kira jap. Ini soalan senang-senang je ni. Tak ada susah sangat. Okay. Berapa? Berapa kadar pusing ganti? Okay, berapa respon? Hari ni tak ada orang nak bagi respon ke? Semua tak dapat dia jawab? Yang tadi? Oh, Yum dapat ke Yum? Ni 0.91 ni yang mana? Dengan T aset tadi? 0.91. Yang ni? Yang ni dapat 0.91 Respon lah cikgu sebab tak dapat tengok dekat mic tu. Okay. Betul semua dapat 0.91 On mic, on mic. Dapat cikgu. Okay, terima kasih. Okay, boleh kita terus Okay, seterusnya kita pergi dekat penalti aset dah, penalti stok dah. Okay, sebelum kita pergi dekat dua tu, okay, cikgu nak bagi latihan sikit. Sebab yang ni kita dah habis, settle. Okay, so kita buat soalan. Okay, bawah tahun 2018 ada satu soalan berkaitan dengan nisbah ni. Okay, jadi daripada awal cara pengiraan, bagaimana nak mentasir penyata kewangan ni dalam menggunakan nisbah asas. Ya, cikgu tu besarkan sikit ni. Okey. Nisbah asas ni sebenarnya tahun 2018 dah keluar nisbah asas. Okey, soalan nisbah asas.
dia tanya, dia bagi pernyataan, okey, kemudian dia kata buatkan analisis nisbah asas. Okey, kirakan menggunakan nisbah asas. Okey, pada permulaannya memanglah semua rasanya memang kebanyakannya memang tak dapat jawab. Okey, kebanyakan budak perniagaan memang sebab belajar nisbah asas ni pada awal-awal itu hanya sepintas lalu je. Okey, sebagai asas mereka. Okey, tak sangka pula keluar soalan tu. Okey, jadi anak murid pun tak berapa tengok sangat. Okey. Jadi soalan bila ditanya dalam soalan ni, cikgu tunjuk soalan ni. Latihan ni. Okey. Soalan ni. Okey, boleh nampak kan? Okey. Ni soalan tahun 2018. Okey, yang agak sukar sebenarnya. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ni adalah soalan bahagian B. Okey. So dia kata jadual satu menunjukkan maklumat yang dipetik daripada penyata kewangan dua buah perniagaan kedai buku di tempoh 6 bulan pertama. Okay. Jadi soalan dia dia bagi soalan, dia bagi dua penyata tu. Okay, dua penyata. Okay, satu dynamic bookstore. Okay. Satu lagi di buku enterprise. Okay. Kedua-dua penyata ni dia bagilah untuk buat perbandingan sebenarnya. Dan sebenarnya memang setiap tahun pun hampir soalannya keluar memang dia akan buat perbandingan. Okay. Jadi soalan pertama dia tanya perniagaan manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan menggunakan analisis nisbah. Okay, analisis nisbah asas. Okay, analisis nisbah asas. Okay, kemukakan bukti anda. Okay. Kalau kita belajar, kalau soalan ni keluar, analisis nisbah asas ni, ada 3 tu kan? Okay, kita belajar. Okay, sebenarnya termasuk dekat, okay, yang dekat sini. Okay, share. Okay. Sebenarnya analisis nisbah asas tu 3 lah. Okay, yang kita dah belajar ni kan? Okay, satu analisis nisbah untung. Kedua analisis nisbah kecairan. Yang ketiga analisis nisbah kecekapan. Yang ni nisbah asas. Dipanggil nisbah asas. Okay. Jadi dalam nisbah asas ni, takkan semua kan nak ambil kan? Takkan nak kira semua. Okay, jadi sebenarnya analisis nisbah asas ni yang perlu kamu tahu untuk pengiraan analisis nisbah asas, sebenarnya dia ambil kira yang ini. Okay, bawah analisis nisbah untung, okay, dia ambil pulangan atas modal. Okay. Bawah analisis nisbah kecairan, dia ambil nisbah semasa. Okay, dan analisis nisbah kecekapan dia tengok pusing ganti stok. Okay. Berdasarkan jawapan, berdasarkan soalan tu yang dia bagi. Okay, kalau pelajar account, dia ada belajar lah. Dia detail. Pembelajaran dia lebih detail. Jadi murid tahulah macam mana nak cari nisbah asas ni. Kalau budak perniagaan mungkinlah susah sikit. Tapi sekurang-kurangnya dia tahu yang asas macam mana nak kira pulangan atas modal. Nisbah semasa, pusing ganti stok. Cikgu suruh salin dululah. Boleh suruh salin dulu. Salin soalan A je. Buat soalan A je. Kemudian salin yang sebelah ni yang cikgu tulis. Boleh salin ni. Salin dululah. Sebelum cikgu terang tu. Sebelum kita nak buat justifikasi, kemudian habiskan bab penyata kewangan hari ni. InsyaAllah. So cikgu bagi masa dulu. Cikgu bagi masa salin
Okey, dah salin ke soalan A saja, salin soalan A. Okey. Okey, kemudian salin yang ini. So first time soalan 2018 sebenarnya kebanyakan murid dia tak jawab soalan nombor 8 ni Dia pilih soalan nombor lain. Okey. Tapi kalau sekurang-kurangnya keluar lagi soalan nisbah asas ni kamu tahulah, okey? So nisbah asas kita nak tengok yang paling penting dekat soalan itu. Okey, berdasarkan soalan tu dia sebenarnya nak tengok ni. Okey, ketiga-tiga ni. Okey. Sekejap lagi cikgu akan bagi masa kira. Okey. Kemudian tengok jawapan sama-sama lah. Okey, siapa yang dah salin boleh kira dulu bawah analisis nisbah untung Ulangan atas modal, tengok balik dia punya formula dia macam mana nak kira ulangan atas modal. Okey, nisbah semasa. Sebenarnya 6 markah tu dia tengok bukti kamu pengiraan kamu dan juga macam mana kamu mengenal pasti ni dia bawah mana. Okey. Sebenarnya yang ini semua ni dah dapat 6 markah dah. Ni satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Okey, tapi sebenarnya dia pun mengambil kira kamu punya pengiraan juga. Okey. Jadi pada tahun 2018 memang kebanyakan murid tak jawab. Yang selalu jawabnya budak akaun lah. Budak akaun yang ambil business Budak akaun yang ambil perniagaan. Okey, dapat tak? Okey, boleh? Sempat tak tadi? Sempat tersalin? Okey, sempat salin kan? Cuba buat dulu. Cuba jawab soalan.
Okey, jadi soalan dia yang inilah. Okey, pulangan atas modal, nisbah semasa dan juga pusing ganti stok. Okey. Pertama sekali kita tengok pulangan atas modal. Okey. Cikgu, Ya. pulangan apa? Pulangan atas modal tu dua-dua kotak ni yang kita buat ke? Maksudnya dynamic Ya. bookstore dengan di buku enterprise. Sebab dia nak tengok mana prestasi yang lebih baik. Alright. Terima kasih. Sama. Maknanya untuk pulangan atas modal, kamu tengok dynamic, kira untuk dynamic. Satu lagi kira bawah di buku Cikgu, kenapa kena pulangan atas modal? Kenapa pulangan atas modal? Sebab dia nak tengok kecekapan kita dari segi keuntungan syarikat tu. Bawah dynamic bookstore dengan di buku enterprise. Siapa yang lebih banyak untung? Sebab tu dia tengok pulangan atas modal. Jadi pulangan atas modal kan dia tengok keuntungan kan. Atas untung bersih kan. Jadi kiraan tu dia akan melihat kepada tiga ni. Nisbah asas ni dan dia tengok kepada pulangan atas modal. Bawa analisis nisbah untung. Okey, terima kasih. Buat jalan kerja maknanya pulangan atas modal buat jadual lah, senang nampak sikit. Buat jadual. Pulangan atas modal, lagi apa lagi? Nisbah semasa dan nisbah kecekapan. Boleh? Pertama sekali kita kena tunjuk formula dulu. Kita kena tunjuk formula dulu. So, formula pulangan atas modal. So dia tengok untung bersih. Kita tulis kat sini. Untung bersih. Untung bersih bagi dengan modal awal kan. Modal awal darab 100. Jadi kalau analisis nisbah untung, dan dia bawah pulangan atas modal, kena ingat balik lah dia 100 darab dengan 100. Darab dengan 100%. Jadi cara dia kita ambil untung bersih dynamic. Untung bersih dynamic
25,000. Ada soalan nak tanya ke? Okay, 25,000. Dynamic punya. Bahagi dengan 100,000 kan? Okay, 100,000. Okay, darab 100. Darab 100. Okay, manakala di buku 45,000 bagi dengan 150,000. Okay, darab 100. Jadi jawapan dia 25%. 25%. Okay, satu lagi 30%. 30%. Okay, terima kasih. Okay, itu yang pertama. Sebab belum buat habis lagi kan. Jadi kita buat kiraan dulu. Kita buat maknanya habiskan kiraan baru kita menganalisis. Okay. Okay, jadi buat tadi pulangan atau modal. Ni panjang ni pengiraan ni. Okay. Panjang nak dapat 6 markah. Sebenarnya dah dapat 6 markah dah. Okay, kalau kamu buat salah satu pun dah dapat 6. Okay. Okay, kita tengok nisbah kecairan. Nisbah kecairan. Okay, jadi nisbah kecairan kita tengok nisbah semasa. Okay, jadi kita pun kira nisbah semasa. Dah selesai, dah tak ada space. Okay. Nisbah semasa. Nisbah semasa. Okay, so nisbah semasa formula dapat 1 markah. Kamu buat formula dapat 1 markah. Okay, nisbah semasa bersamaan dengan aset semasa bahagi dengan liability semasa kan. Okay. Sebab dia nisbah semasa maknanya aset semasa bagi liability semasa. Okay, kira yang dynamic. Dynamic. Dynamic maknanya 20,000 25,000. bahagi 25,000. 25,000 bagi 20,000. Okey, 25,000 bahagi 20,000. Okey, dapat berapa? 1.25 nisbah 1. Okey, 1.25 nisbah 1. 1.25 nisbah 1. So dapat yang ni betul dah, dynamic. Okey, satu lagi adalah di buku. Okey, di buku. Okey, di buku 50,000 kan? Yep. Bagi 25,000. 25,000. Okey, dapat 2 nisbah 1. 2 nisbah 1. Okey. Betul dah tu. Okey, akhir sekali kita pergi dekat nisbah kecekapan pula. Okey, next pula nisbah kecekapan. Okay, nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan kita tengok apa? Pusing ganti stok kan? Okay, yep. Jadi pusing ganti stok. Formula dia. Apa formula? Yep.
kos jualan barangan per stok peratus. Okey, kos jualan bagi dengan Stok stok. peratus. Okey, stok purata. Okay, tengok 33 dinamik kali. apa? 40,000 per 40,000 1,200. bahagi, dia 12. slow-slow. 40,000 bagi 12 Ya. Okey, dapat berapa? 3.3. 33.33. Okey, 3.3. Cikgu 33.3. 33.3 ke Laksan je. 3.3? 3. 3.33. Oh yeah, salah. Ya. Kira balik. 40,000 bahagi dengan 12,000. Saya dapat 33 jawab. Salah. Dapat 3.33 lah kan? Saya dapat 33. Ya. Kamu dapat 33 kali? 33 point. 40,000 bagi 12,000. Oh, 12,000 Ya. Oh, okey. Saya salah. 40,000 bagi 12,000 dapat 3.3 kali. Sebab dia pusing, jadi tengok berapa kali ganti stok. Okey, jadi dinamik dia 3.3 kali. Okey, tengok di buku pula. Di buku apa? 60,000 60,000. per 12,000. 60,000 60,000 bahagi 15,000. okey, 15,000. Dapat berapa? 4 kali. 4 kali. Okey, 4 kali. Okey, terima kasih semua. Okey. So sekarang ni semua dah dapat kan? Okey, semua dah dapat. Okey, kamu dah kira ni semua dah dapat ni. Okey, kamu dah dapat kira daripada awal tadi. Sekejap cikgu buang dulu delete. Okey. So kalau tengok daripada pengiraan ni, okey, dia tanya kemukakan bukti anda. Bila dia tanya kemukakan bukti anda, so ni bukti kamu lah ni. Okey, bukti kamu jawab. Okey, so kalau betul ni semua dapat, betul lah dapat 3 apa semua 6, dikira 6. Tapi sekarang ni dia nak tanya bukti kamu. So bukti yang manakah, perniagaan manakah yang menunjukkan prestasi lebih baik? Jadi jawapan dia apa? Di buku ke? Ataupun dinamik? Nak tengok dekat mana? Di buku. Tengok dia punya berapa ratus dia lah. Bukan Mula-mula tengok dekat pulangan atau modal dia kan? Siapa pulangan atau modal yang tertinggi? Jadi pulangan modal yang paling tinggi adalah dia modal, maknanya untung bersih dia dapat melebihi daripada modal awal dia. Jadi kita tengok dekat jumlah peratusan pulangan. Okey, jadi jawapan dia pertama di buku. Di buku enterprise. Sebab dia suruh pilih kan? Sekejap cikgu guna warna putih. Nampak sikit. Okay, jadi jawapan pertama kita pilih di buku. Di buku enterprise. Sebab dia suruh pilih salah satu. Okay. So kamu pilih di buku enterprise, so kamu dapat satu markah. Okay. Jadi kita nak bincang dekat di buku enterprise ni, kita tengok dekat modal dia tadi kan, pulangan atau modal kan. Jadi kita tulis lah peratus pulangan modal. Okey, peratus pulangan modal. Okey, peratus pulangan modal lebih tinggi. Lebih tinggi berbanding dinamik. Okey, peratus pulangan modal lebih tinggi berbanding dinamik.
Okay. Banding syarikat dinamik. Okay. Lagi kita nak tengok apa lagi? Mula-mula tadi kita tengok peratus pulangan modal lebih tinggi. Okay, kita tengok nisbah semasa pula. Okay. Nisbah semasa maknanya siapa yang lebih baik? Di buku juga. Kan di buku juga kan. Jadi kita pun tulislah jawapan yang ketiga. Okay. Nisbah semasa lebih baik. Dah lah. Sebenarnya dah lebih daripada 6 markah. Okay. Pusing ganti. Tulislah pula pusing ganti. 4 pusing ganti. Pusing ganti. Stok lebih pantas. Okay. Sebenarnya yang ini, bila kamu jawab yang ini, kamu tulis yang ini pun dah dapat markah dah. Kalau kamu nak uraikan lagi yang dekat uraian, kamu tulis contohnya kalau peratus pulangan atau modal tu kan, kamu tulis setiap RM1 modal dilabur dapat untung bersih sebanyak RN 30 sen. Yang itu pun boleh juga. Dia cover kamu punya jawapan. Tapi kalau kamu ingat yang ini pun dah sebenarnya dah dapat markah. Okay, sebenarnya ini untuk urut akaun lah sebut. Akaun ni dia detail belajar. Jadi bila dia detail belajar, dia belajar benda tu tiap-tiap hari. Okay, jadi dia dapat hafal. Okay. Jadi kalau budak perniagaan pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma dari segi kita banyak lebih kepada pengiraan ni kurang. Okay. Kita lebih banyak pada uraian. Okay. Esei kita. Okay. Fakta kita. Fakta mengira kurang. Jadi dalam bab ni sebenarnya dia menguji kamu cara pengiraan, cara formula. Okay. So dapatlah 6 markah. Bila kamu pilih, okay, bila dia suruh kamu pilih, pastikan pilih yang betul sajalah. Jangan pilih semua sekali tulis. Di buku pun tulis. Dynamic pun tulis. Tak boleh lah macam tu. Okay, sebab dia suruh buat pilihan. Kecuali kamu tak pasti. Berpindah kan mata soalan soalan pengiraan. Okay. Jadi tulislah dua-dua. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Sebab cikgu yang menanda, dia akan pilihlah jawapan yang mana yang sesuai. Okay. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Cikgu, nak tanya. Soalan 6 markah tu kan, dari mana dia punya pengiraan dia dapat 6 markah tu? Lepas tu nanti yang kat sini kita backup je lah. Oh, dekat mana? Yang ni lah. Yang ni 6 markah. Satu, kita pilih tu 1 markah. Okay. Kemudian yang kita cakap ni sebenarnya berdasarkan bukti. Contohnya peratus pulangan modal lebih tinggi ni. Okay. Kalau tak dapat dekat sini pun, okay, 1 markah, dapat dekat sini. Yang kita kira. Kan kita kira tadi di buku pulangan dia tadi, ni. Yang kita kira ni pun sebenarnya kat sini. Dah dapat markah. Kita tak payah cakap lah peratus pulangan modal lebih tinggi tu sebenarnya. Sebab kita dah kira, kita dah buat perbandingan kan. So buat satu pun dah kira dah jawab soalan dah dapat 6 markah. Ya, betul. Sebenarnya pengiraan kamu betul sebab kamu membandingkan kedua-dua tu, sebenarnya pengiraan kamu dah kira semua dah dapat 6. Okay. Semua dah dapat 6. Cuma kadang-kadang kita tak yakin kan. Jadi bila keyakinan kita tu kadang-kadang dah dapat ke tidak markah penuh sebab kamu tak urai. Tapi sebenarnya pengiraan kamu ni pun dah kira dah dapat 6 markah. Okay. Jadi tapi yang penting yang ni tulislah. Ni yang di buku ni tulis. Okay. Sebab kamu kena sebab dia tanya perniagaan manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik. Kalau kamu sekadar menulis saja, kamu tak tulis huraian dia, dia kira kurang markah kat situ lah. Okay. Boleh faham. Okay, next ada soalan nak tanya? Soalan lain. Jadi kena hafal lah. Sekurang-kurangnya kamu hafal nisbah asas ni apa yang paling penting sekali. Okay, dalam nisbah asas ni.
Okay, sebenarnya apa yang nak ditanya? Okay, sebab kita belajar banyak. Tapi sebenarnya kalau ikut soalan tu dia sebenarnya dia sebenarnya menguji kita sama ada kita baca buku ataupun buat latihan tak dalam penyata kewangan ni. Okay, dan dijangkakan penyata kewangan ni akan keluar setiap tahun. Mengikut kepada dapatan yang sahih lah. Okay. Jadi memang dia akan uji setiap tahun. Dia tak akan pandang belakang dah. Dia akan bagi soalan pengiraan kepada murid perniagaan. Dia tak akan biarkan murid perniagaan tak erti kira. Dia mesti belajar. Budak perniagaan mesti pandai mengira. Kalau dia tak pandai kira, macam mana dia nak buka bisnes? Macam tu lah pendapat dia. Okay. Jadi pengiraan ni penting lah daripada kita belajar hari tu macam mana jenis-jenis penyata pendapatan, jenis-jenis penyata kewangan, okay, macam mana mengira untung bersih, okay, kemudian kita tengok kunci kira-kira liability, okay, akhir sekali penyata aliran tunai. Semuanya pelajar perniagaan mesti tahu. Sebab tu asas dalam menubuhkan perniagaan. Sekurang-kurangnya kalau bekerja sebagai kerani kewangan pun kena tahu yang asas tu lah. Okay. Jadi sebab tu menjadi kepentingan budak perniagaan mesti tahu mengira. Okay. Walaupun nampak macam budak akaun sebenarnya yang lebih patut belajar. Tapi sebenarnya sebab kita asas berniaga ni mesti ada kewangan kan. Mesti ada akaun kan. Okay. Jadi itu dia punya penerangan sikit lah. Okay, jadi dah boleh faham Maknanya yang cikgu terang ni dah salin semua Okay, sebab dah habis dah ni. Dah nak habis masa dah. Okay, cikgu tutup yang bahagian ni. Okay, sebab semua dah salin kan. Salin jawapan-jawapan yang senang ni je. Okay, di buku Enterprise, lepas tu pelanggan modal lebih tinggi. Ni semasa lebih baik. Pusing ganti stok lebih pantas. Okay. Lebih pantas tu maksudnya dia menggantikan stok dia lebih pantas lah. Lebih baik lah. Maknanya orang ramai belilah. Okay. Okay. Itu kita dah belajar. Okay, ada soalan nak tanya tak? Kita dah habis yang itu sebab justifikasi untuk soalan jap ni. Yang ni kita dah habis. Analisis ni. Okay, justifikasi ni pun penting juga nak belajar. Yang ni kita sambung nantilah sebab dia memerlukan banyak penerangan. Okay. Yang ni kita akan bincang nanti kemudian. Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu bagi kehadiran je. Okay, form kehadiran. Okay, untuk kehadiran tulis kedatangan dan juga nama dan juga IC Okay, nanti untuk soalan quizzes cikgu dah sediakan dah quizzes dengan Kahoot. Soalan tu cikgu akan bagi dekat dalam Telegram lah. Okay, nanti cuba jawab. Okay. Sebenarnya nak main online pun dia ambil masa. Jadi kesian mereka yang tak boleh nak join kan. Okay, jadi cikgu akan bagi Telegram lah. Okay, dalam bentuk Telegram. Okay, dah siap tulis semua tu kehadiran. Okay, boleh keluar lah kalau tak ada soalan nak tanya. Okay. Sebab untuk yang seterusnya, ya. Ada latihan tambah ke? Latihan tambahan cikgu akan bagi quizzes dengan Kahoot dekat dalam grup Telegram. Okey. Untuk soalan tahun lepas pun cikgu akan bagi essay. Yang itu cikgu akan beritahu kat dalam Telegram. Okey. Yang untuk kerja khusus kita stop dahulu. Cikgu tengah cari idea macam mana nak settlekan kebanyakan daripada
cara kamu nak menyelesaikan kerja kursus. Yang penting step pertama tu dah ambil lah. Okay, dah ambil kira dah. Step pertama. Ada soalan lain?